harus, yang diharuskan. Mestilah di dalam semua dalam lingkungan 5 hukum tadi, tidak boleh keluar daripada hukum-hukum yang terkandung dalam syariat Islam ataupun hukum-hukum syarak yang telah ditentukan, yang diberi garis panduan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini prinsip kebenaran. Yang keduanya ialah prinsip kebersihan dan kesucian. Sesuatu barangan dalam Islam yang boleh digunakan itu mestilah menepati dengan konsep kebersihan dan kesucian. Halalan tayyibah. Wa ukhilla lakumut tayyibah. Wa yuharrimu alaikumul khaba'is. Sesuatu yang dibenarkan dalam Islam ialah yang diharamkan itu tidak dibenarkan. Allah Ta'ala itu dihalalkan yang benda-benda yang bersifat tayyibah dan yang mendatangkan manfaat, dan diharamkan benda-benda perkara-perkara yang tidak suci ataupun yang membawa mudarat, yang kotor, yang keji, yang memudaratkan kepada kehidupan manusia, adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Begitulah juga sesuatu yang memang telah dilarang oleh Rasulullah SAW, itu juga adalah sesuatu yang tidak mendapat kebenaran bagi sesuatu golongan, tetapi yang dibenarkan Okey. Dalam ekonomi Islam, ia mengutamakan keperluan yang berkesan daripada demand. Islam mengutamakan keperluan yang berkesan daripada permintaan yang berkesan. Maknanya keperluan yang boleh diiringi dengan keupayaan yang berdasarkan kehendak yang sebenar. Kehendak sebenar berasaskan keperluan mengikut hierarki, susunan, yang mana diutamakan, yang mana kurang diutamakan, yang mana harus ditinggalkan dan sebagainya. Jadi jadi kalau permintaan berkesan, maksudnya kalau sumbernya besar, maknanya dia boleh memenuhi kehendak permintaan tersebut, walaupun di luar daripada keperluan yang dikehendaki. Oleh kerana sumbernya itu ada lebih, maka dia boleh mampu untuk menikmatinya, walaupun permintaan itu lebih besar lagi. Baik. Kemudian apa dia motif dan matlamat perlakuan pengguna? Motif dan matlamat perlakuan pengguna. Okey, dalam ekonomi moden, ia lebih lebih mementingkan keuntungan peribadi. Jadi pelaku pengguna itu lebih objektifnya mementingkan keuntungan peribadi. Apa sahaja aktiviti yang dijalankan itu, berapa banyaknya keuntungan peribadi boleh diperolehi. Contohnya berapa banyakkah yang mereka boleh mengaut keuntungan daripada sesuatu usaha yang dijalankan. Jadi itu keuntungan peribadi. Yang kedua, untuk mengaut keuntungan peribadi ini, mereka diberikan kebebasan dan
boleh bersaing antara satu dengan yang lain tanpa ada batasan-batasan. Itu tanpa ada sekatan-sekatan. Jadi persaingan itu menjadi sebagai satu cara macam mana boleh meningkatkan lagi matlamat keuntungan. Oleh sebab itu, dalam suasana ekonomi yang sebegini, mereka sentiasa menciptakan persaingan dan dengan menciptakan produk-produk yang lebih up to date, yang lebih canggih lagi antara satu dengan yang lain supaya dapat membawa keuntungan yang lebih besar lagi. Jadi mereka juga menjalankan aktiviti yang berbentuk kebebasan. Jadi oleh kerana matlamatnya sedemikian, maka adalah penting bagi ekonomi ini diberikan kebebasan yang sepenuhnya. Jadi kebebasan yang bersifat unlimited, tanpa ada batasan. Batasan hukum syarak tak ada, batasan syariah tak ada. Yang penting ialah kebebasan itu boleh memberi keuntungan. Sama ada halal ataupun haram itu tidak diambil kira. Asalkan mendatangkan keuntungan menerusi kaedah rasional, secara rasional, dan juga melalui kaedah utilitarianisme. Dua sifat itu, rationality dan juga utility. Okey. Dalam ekonomi Islam, motif dan matlamat perlakuan pengguna ini pencapaian al-falah adalah kejayaan dunia dan juga akhirat. Jadi matlamatnya berbeza. Dalam Islam, matlamat akhirnya ialah al-falah. Al-falah ni kejayaan di dunia dan juga kejayaan di hari akhirat. Sudah pastinya ada perbezaan dengan ekonomi moden. Kebebasan yang diberi itu dalam lingkungan syariah, dalam lingkungan syarak, supaya tidak keluar daripada batas-batas yang dibenarkan, supaya selari dengan apa yang dikehendaki dalam kehidupan di hari akhirat. Jadi batasan itu tidak keluar daripada hukum-hukum syarak. Begitulah juga persaingan. Persaingan itu walaupun dibenarkan dalam Islam, tetapi persaingan itu yang tidak membawa kepada keadaan perseteruan. Bersaing boleh, tapi jangan membawa kepada perseteruan, pencerobohan. Berat sebelah. Yang kaya semakin bertambah kaya, yang miskin semakin papa ke dana. Itu adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Okey. Penentuan pemilihan barangan dan perkhidmatan. Okey, penentuan pemilihan barang dan perkhidmatan. Jadi aspek-aspek yang ditekankan di situ ialah apabila memilih perkhidmatan dan juga perkhidmatan dan juga pemilihan barangan itu, yang pertama adalah sesuatu barangan yang boleh memenuhi sifat seseorang, memenuhi dari segi nilai sifat individualistik. Maksudnya
nilai sifat individualistik ini ialah mementingkan kepentingan peribadi ataupun mementingkan diri sendiri, individualistik, tanpa mengambil kira, ataupun tanpa mengutamakan golongan-golongan yang kurang bernasib baik. Apa yang dipentingkan ialah kepentingan peribadi yang boleh memenuhi kehendak peribadi, bukannya yang mementingkan keperluan orang ramai. Itu merupakan satu yang bercanggah dalam ekonomi moden ini, ya. Jadi penentuan itu berasas kepada matlamat individu, bukannya matlamat secara ramai. Baik, jenis barangan dan perkhidmatan yang harus dikeluarkan bagi memenuhi keperluan permintaan itu, ia mestilah pihak pengeluar ataupun pihak pengilang industri, ya, dalam mengeluarkan sesuatu barang itu mestilah selari dengan apa yang diperlukan oleh pengguna. Maknanya pengeluar mestilah mempunyai sikap yang sama, yang seiringan dengan pihak pengguna, pengeluar dengan pengguna. Baik. Jadi Dr. Mozirhaf telah menggunakan pendekatan konsep barangan dengan istilah at-tayyibah. Barang yang nak dikeluarkan itu mestilah bersifat at-tayyibah dan juga ar-rizki. At-tayyibah ini dimaksudkan sebagai barangan yang baik, barangan yang berkembang, yang baik-baik, yang berkembang. Itu tayyibah, sesuatu yang menghasilkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan, yang mendatangkan manfaat, yang boleh memberi kesihatan yang baik. Manakala ar-rizki pula bererti anugerah dan pemberian daripada Allah SWT. Sebagaimana yang diartikan oleh Yusuf Ali dalam terjemahan Al-Quran. Yusuf Ali menggunakan secara tukar ganti 5 kalimah yang berbeza untuk menggambarkan anugerah dan pemberian daripada Allah SWT. Jadi 5 istilah itu ialah, yang pertamanya ialah goods and pure things, good and pure things, clean and pure things, good and wholesome thing, dan sustenance of the best, yang mana merujuk kepada pengertian bahawa barangan itu ialah barangan yang baik dan suci, goods and pure things, yang bersih, clean, dan yang menyihatkan, serta penting untuk penghidupan, sustenance of the best, yang menyihatkan serta penting untuk penghidupan. Jadi itu diklasifikasikan sebagai barangan-barangan pengguna, perkhidmatan yang diharuskan. Okey. Jadi itu jenis barang dan perkhidmatan. Kemudian dari segi klasifikasi keperluan manusia dalam perspektif konvensional. Jadi ahli-ahli ekonomi konvensional pada abad yang ke-19 seperti Marshall, ini ahli-ahli ekonomi, dan juga penulis seperti Brand, seperti
Bender dan Fernando membahagikan kategori itu kepada keperluan asas, keperluan keselesaan dan keperluan kemewahan. Jadi ada 3, keperluan asas, keperluan untuk keselesaan, dan juga yang ketiganya keperluan kemewahan. Jadi keperluan asas bagi mereka itu ialah merupakan kehendak primer seseorang manusia. Ya, kehendak yang utama kepada seorang manusia. Ya, tanpa keperluan asas ini dianggap seseorang itu tidak berupaya untuk hidup secara yang sempurna. Malah mungkin tidak dapat meneruskan kehidupannya. Jadi itu keperluan asas bagi ekonomi konvensional. Keperluan asas. Okay. Ini kalau menurut Abraham Maslow. Ya. Jadi kalau ikut Abraham Maslow tu keperluan itu ada hierarki keperluan itu ada 5. Yang pertama dipanggil sebagai self-actualization yang merangkupi dari segi pencapaian individu. Dia dari segi hierarki ini bermula dari bawah naik ke atas. Jadi yang pertama dipenuhi ialah physiological dari bawah. Kehendak keperluan physiological seperti makanan, air, tempat tinggal, rumah, yang bawah tu sekali. Keperluan seks. Kemudian naik kepada safety needs seperti security of body, jaminan keselamatan diri, employment, ada pekerjaan, ada sumber-sumber of resources, of morality, of the family, of health and poverty. Ini safety. Kemudian naik ke atas, love and belonging, rasa kecintaan, ya, seperti friendship, seperti family, ya, seperti sexual intimacy. Kemudian naik atas lagi esteem needs, self-esteem, confidence, achievement, respect of other and respect by other. Kemudian yang tinggi sekali ialah self-actualization. Ini kalau ikut teori Maslow. Jadi yang pertama tadi dari bawah itu keperluan fisiologi. Wujud sebaik sahaja individu lahir di dunia. Bila lahir dunia ini dia perlu kepada keperluan fisiologi. Keperluan penghargaan kendiri timbul di peringkat remaja dan dewasa, manakala keperluan kesempurnaan kendiri wujud selepas pertengahan umur. Kepuasan memenuhi keperluan di peringkat tinggi akan membawa erti yang mendalam kepada diri individu tersebut, seperti perasaan kegembiraan, gembira apabila dipenuhi keperluan tersebut. Keperluan di peringkat tertinggi, keperluan kesempurnaan kendiri, dianggap sebagai keperluan pertumbuhan
dan keperluan-keperluan di peringkat yang rendah adalah keperluan yang semestinya dilalui oleh setiap individu bagi mengekalkan kestabilan. Baik, keperluan fisiologi ini keperluan manusia yang paling asas adalah untuk hidup. Jadi manusia perlukan udara, makanan dan tempat tinggal bagi memenuhi kehendak yang pertama. Udara, tempat tinggal, makan, minum, pakaian dan sebagainya. Dan pada masa ini keperluan lain tidak sama sekali menjadi tumpuan selagi kehendak asas ini belum lagi dipenuhi. Okay. Naik kata tadi keperluan keselamatan. Setelah keperluan ini dicapai, manusia akan mencari keselamatan hidup, kestabilan kerja, jagaan masyarakat, undang-undang, serta membebaskan diri daripada ancaman luaran maupun dalaman. Jadi tahap keselamatan ini amat diperlukan bagi menjamin kesejahteraan hidup. Okey, lepas tu yang ketiga, keperluan kasih sayang dan juga kepunyaan, self belonging and love. Dalam memenuhi keperluan kasih sayang pula, manusia perlukan hubungan dengan insan lain. Jadi kita semua pada asasnya ialah haiwan yang bersosial, iaitu kita perlukan kasih sayang daripada orang lain. Jadi oleh itu manusia ini sememangnya tidak boleh wujud secara bersendirian. Individu-individu ataupun nafsi-nafsi. Itu dalam Islam pun tidak dibenarkan. Tidak wujudnya nafsi-nafsi. Baik. Yang keempatnya ialah keperluan penghargaan diri. Ini yang tinggi sekali lah ya. Jadi tahap yang seterusnya adalah kehendak untuk penghargaan diri. Jadi kita mahu berkuasa sekurang-kurangnya ke atas diri kita sendiri. Dan pada masa yang sama kita juga perlukan kekuatan, kebolehan, kepakaran serta kebebasan. Seterusnya manusia ingin dihormati, ingin disanjungi dan ingin dan juga kehendak status dalam hidup. Jadi ini keperluan yang keempat, dan keperluan yang akhir, keperluan kesempurnaan diri. Jadi akhir sekali usaha manusia yang teragung adalah untuk mencapai kesempurnaan diri. Jadi semua tahap kehendak sebelum ini perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang itu mencapai apa yang dipanggil kesempurnaan diri. Itu dalam piramid yang atas sekali. Jadi ini kalau mengikut teori Abraham Maslow. Baik. Ini kalau mengikut Hyman, telah memasukkan dua lagi keperluan yang tidak termasuk dalam pasaran barangan dan perkhidmatan, tetapi diperlukan dalam keperluan kehidupan, dan juga keperluan tersebut ialah perkhidmatan pendidikan dan juga perlindungan kesempurnaan yang dibekalkan oleh kerajaan. Jadi ini apa yang tambah oleh Hyman, pendidikan dan juga perlindungan keselamatan. Yang kedua tadi keperluan untuk keselesaan.
keselesaan. Ini mengikut Hyman tadi lah. Jadi tahap ini merujuk kepada perkara-perkara yang boleh mendatangkan keselesaan dalam kehidupan dan ia menjadi kehidupan lebih selesa seperti kemudahan kipas angin, set sofa di ruang tamu dan sebagainya. Dan yang paling atas kali ialah keperluan barangan mewah. Barangan mewah. Keperluan ini merujuk kepada barangan yang mahal. Jadi golongan yang berada biasanya menikmati barangan seperti ini sebagai lambang kemegahan. Lambang kemegahan, lambang kemewahan. Nak gambarkan dari segi kedudukan dalam masyarakat. Dan harga barangan-barangan ini tentulah amat mahal berbanding dengan manfaat yang dimiliki oleh pemiliknya. Bahkan pengorbanan perbelanjaan terhadap barangan tersebut adalah melebihi kepuasan yang dimiliki daripada barangan dan perkhidmatan yang berkenaan. Jadi nilainya ongkosnya sudah pasti tinggi. Tapi tujuannya adalah untuk kemudahan dan juga kemudahan dan kemewahan. Baik, penulis Islam pandangannya boleh dilihat dalam beberapa kategori. Contohnya dari sudut pandangan dan Islam. Muhammad Abdul Manan dan Dr. Muhammad Muslimin menyatakan hanya membahagikan keperluan terhadap barangan dan perkhidmatan itu kepada 3 saja, iaitu yang pertama ialah barangan keperluan asas, yang kedua barangan keselesaan, dan yang ketiganya barangan mewah. Jadi yang asas, yang keselesaan, dan yang mewah. Maksudnya daruriyat, hadiah atau kekinian. Abdul Rahman membagikannya kepada beberapa 4. Jadi Abdul Rahman membagi 4, yaitu barangan keperluan asas, barangan yang diperlukan cekapan, barangan keselesaan, dan barangan yang mewah. Kemudian hadiah dan pemberian. Jadi dari tempatnya daruriyat, hadiah, kekinian, dan pemberian. Yang ketiga, Muhammad tadi telah membagikan barangan membagi pemberian sebenarnya. Muhammad tadi 5 itu ialah keperluan hidup, keperluan asas, barangan keselesaan, barangan mewah, dan juga barangan yang dan yang empat ialah barangan yang membahayakan. Baik. Barangan dan perkhidmatan. Jadi
penentuan pengeluaran sebahagiannya adalah dipengaruhi oleh orang penggunaan. Penyesuaian penggunaan yang berlaku hasil pengambilan unsur Islam akan sedikit banyak mempengaruhi corak pengeluaran. Kesan penggunaan Islam. Kesan penggunaan Islam ke atas corak pengeluaran ini dirumuskan oleh Muhammad Siddiqui itu sebagai berikut. Yang pertama, barangan perkhidmatan yang larang sudah tidak lagi diminta oleh pengguna. Jadi, maka pengeluaran dan peruntukan sumber ke atas pengeluaran yang bersifat demikian ini adalah menjadi kosong. Jadi, barangan-barangan yang dilarang itu kosnya dapat digunakan untuk pengeluaran benda-benda atau bahan-bahan yang lain. Sebabnya adalah pengeluaran itu kalau dikeluarkan akan jatuh hukum haram. Jadi kosnya boleh dimanfaatkan untuk pengeluaran barangan-barangan yang lain. Yang kedua, berikutan dari kekurangan jenis dan kuantiti barangan mewah yang diminta, maka pengeluarannya juga jatuh. Dan peruntukan sumber ke atas barangan mewah ini juga akan turut berkurangan. Sumbernya untuk peruntukan barangan mewah ini dapat dikurangkan, dapat dijimatkan. Baik. Yang ketiga, berkembangnya industri-industri pengeluaran barangan keperluan-keperluan asas dan juga barangan kesenangan, comfort yang utama, maksud daruriyat dan hajat. Peruntukan sumber akan mengalir ke atas pengeluaran barang-barang tersebut. Jadi makin banyak sumber-sumber akan digunakan tumpuannya untuk pengeluaran barangan yang bersifat daruriyat dan juga hajiat. Yang ketiga, lebih banyak sumber ekonomi khususnya daya cipta buruh dan kebolehan-kebolehan lain akan diarah kepada pengeluaran barangan-barangan dan perkhidmatan kultural. Perkhidmatan yang bersifat kultural. Yang keempat, bertambahnya permintaan ke atas masa lapang dan kerja-kerja di luar bidang pengeluaran akan menjadikan penawaran buruh khususnya tenaga mental dan tenaga khidmatnya bagi yang berada pada kumpulan berpendapatan tinggi akan jatuh. Kumpulan berpendapatan tinggi akan mengalir pendapatan itu kepada golongan yang berpendapatan agak rendah ataupun pendapatan yang tidak mewah, tidak bersifat kemewahan. Baik, di samping pengaruh penggunaan, corak pengeluaran itu sendiri akan juga mengalami perubahan. Di antara corak-corak pengeluaran yang boleh berlaku daripada fenomena tersebut ialah seperti berikut. Pertama, keluaran yang mengganggu dan membahayakan kepada kesihatan, kepada fizikal, rohani, dan rohani tidak akan dikeluarkan kerana ia terlarang. Jadi nombor satu, benda-benda yang mendatangkan kemerbahayaan tidak akan dikeluarkan. Tidak akan dihasilkan oleh pihak-pihak pengilang.
Yang kedua, keluaran yang boleh merosakkan nilai-nilai akhlak juga dan kemanusiaan juga tidak akan dikeluarkan. Benda yang merosakkan nilai akhlak dan kemanusiaan turut juga tidak akan dikeluarkan. Yang ketiga, keluaran yang boleh meruntuhkan maruah dan kesejahteraan manusia adalah ditegah dikeluarkan sama sekali. Meruntuhkan maruah dan juga kesejahteraan manusia. Dan yang keempat, keluaran yang boleh membawa manusia kepada kejahatan, dosa juga tidak akan dikeluarkan. Yang kelima, hanya keluaran yang baik, yang suci, yang berkualiti, yang membawa kesejahteraan dan meningkatkan nilai-nilai dan juga nilai-nilai itulah yang hanya dikeluarkan sebagai memenuhi tuntutan fardu kifayah. Jadi saya rasa setakat ini sahaja.